الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله الكذاب حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang yang masih lagi ada di saat dan ketika ini, di waktu semua orang masih lagi seronok dengan urusan duniawi. Ada segelintir manusia yang Allah gerakkan hati dia untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mendambakan kebajikan di sisi Allah. Maka orang yang duduk dalam surau dan masjid pada saat ini, dalam waktu antara maghrib dan isya ini, adalah orang-orang yang pandai menilai waktu-waktu yang sangat begitu untung, dan beruntungnya orang-orang yang pandai menggunakan waktu ini. Sebabnya antara waktu inilah waktu yang kita boleh tunggu antara dua waktu solat, iaitulah boleh menunggu antara waktu maghrib nak menunggu waktu isyak. Waktu lain mungkin berat untuk kita tunggu. Nak tunggu isyak nak pergi subuh memang atas hati ya, Lina. Nak tunggu subuh pergi zuhur dah pancikat masuk, nak masuk kerja. Nak masuk pula, nak tunggu pula antara zuhur nak pergi asar pun dah tempat kerja, balik main nak rehat, nak jogging, nak naik bukit lah apa semua. Nak tunggu pula antara asar nak pergi maghrib, lagilah berat. Balik nak rehat, nak makan, nak minum dan sebagainya. Nak tunggu antara maghrib nak pergi isyak, satu-satunya tuan-tuan waktu yang boleh kita tunggu, sebab paling pendek. Nak dibandingkan sekali lagi tuan-tuan, yang ni pun kebanyakan kita akan memilih waktu perdana inilah untuk dia pergi supermarket, nak pergi shopping, nak pergi makan tom yam, nak pergi makan more time ni tuan-tuan. Sedangkan maghrib dan isyak itu, sekarang pula maghrib pun awal, isyak pun awal, boleh dan lagi balik ke rumah tengok gambar Korea, dan balik tengok rumah tuan-tuan, tengok gambar yang bersiri-siri ini apa semua, dan lagi tengok. Tapi tetap kita pilih. Ada ramai di kalangan kita, majoriti memilih untuk berada dalam keadaan kerugian yang besar. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan kita punya perbincangan tentang tajuk fasal fasal yang keempat. Fasal yang keempat adalah fasal yang berkaitan dengan dengki. Kita bincang tentang tajuk dia dengki. Tuan-tuan, sorry ya, hari ni saya kursi ni bukan saya tak mau naik. Saya takat ni ya. Saya dia macam kepala kura-kura duduk sini.
Tuan-tuan jangan kata saya sembunyi pula. Jarang-jarang berlaku tuan-tuan. Saya mengajak kepala yang nampak. Hari ni nampak kepala. Tak apa tuan-tuan. Kursi ni dia dekat ni lah. Meja ni, meja dia tinggi kot tuan-tuan. Meja ni tinggi. Meja ni kalau buat khutbah boleh. Kan dia tinggi sikit lah. Dia tinggi sikit. Tak apa tuan-tuan. Janji ada meja, ada kursi, ada mikrofon. Kuliah jalan. Saya tak kisah lah. Tak ada masalah tuan-tuan. Semuanya duk rasa macam hari tu mai dia jadi Mr. Bean. Kursi turun sendiri. Hari ni terus tak cukup inci kepala nak naik. Tak apa tuan-tuan. Mai surau tuan-tuan dia ada satu perasaan lain lah. Sungguh. Tadi saya nak mula kuliah pun saya nak tergelak lah. Tapi tak apa tuan-tuan. InsyaAllah saya duk menunggu surau yang baru lah. Kursi Ustaz mana bila 4 kali tukar. 4 kali tukar lah. Tak apa. Janji ada kursi. Alhamdulillah. Surau bila siap? Surau sana? Alhamdulillah. Minggu depan bagi kunci dah. Alhamdulillah. So surau ni jadi apa? Ni tanah siapa? PDC. Minta ke dia buat kafar. Minta buat kafar, tak buat kafar, minta dia buat dewan dewan rakyat, dewan rakyat pula. Dewan apa macam balai rakyat lah. Bila buat balai rakyat, kita boleh merakyatkan balai ni. Boleh pakai untuk tuition, nak pakai untuk sekolah agama pun boleh. Minta jangan biar dia ambil balik. Tak apalah, kita dah surau tu kan tuan-tuan. Minta, jangan tak minta. Depa kan nak buat apa? Dia berbiak lagu tu. Tuan-tuan, baik sambung balik. InsyaAllah malam ni kita sambung balik tentang tajuk. Kita nak sambung balik tentang tajuk kedekut tadi tu. Tentang tajuk berkaitan dengan terkedekut pula, tajuk dengki. Tajuk kedekut pula dah. Tajuk dengki. Baik, dengar suara mami belakang sesuai tu. Tajuk dengki malam ni tuan-tuan. Tengok muka surat 53 bagi kitab saya lah. Kitab tuan-tuan, kitab baru, muka surat berapa saya tak tahu. 48. 48. Tentang melepaskan diri daripada dosa dengki. Bagaimana melepaskan diri dari dosa dengki? Dan wa'lam, dan ketahuilah, qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fi darain, amin amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah bahawa tabiat manusia itu suka kawannya mendapat nikmat dan tiada suka seterunya mendapat nikmat, dan ia benci sesuatu yang menyusahkan kawannya dan tiada benci sesuatu yang menyusahkan seterunya. Betul tak? Ini sifat tabiat manusia pada asalnya. Fitrah manusia macam tu. Dia suka kepada, kalau kawan dia suka kawan dia dapat nikmat. Kawan dapat nikmat, dia seronok, dia suka. Dia akan rasa bangga dengan kenikmatan dan juga dia akan seronok bila nampak kawan dia dapat nikmat. Contohnya, kawan kita seorang YB. Kita akan duduk ulang tu. Dia kawan saya lu. Dia kawan saya lu. Dia sekolah dengan saya dulu, dia satu kelas dengan saya. Duduk makan sekali ya, dia ni ke saya kenal. Itu ayat-ayat kita. Tengok orang tu orang besar sikit, orang yang dapat jadi pengarah ke, jadi ketua pengarah ke, kita kan kata ada dia kan, Allah pula tak kenal. Daripada kecil duk kenal dia ke. Sunat pun depan saya. Kami sunat sekali. Tok kemudian potong dia dulu, kemudian potong saya. Sampai tahap lagu tu kita nak kita seronoknya kawan kita yang mendapat nikmat. Nak kita cuba gurukan kita dengan dia. Dan itu fitrah. Saya seronok dia jadi orang lagu tu sebab apa? Kurang-kurangnya bolehlah tolong kita. Betul ya? Betul ya? Agak-agak dia jadi YB ke, dia jadi apa-apa ke, dia tolong kita kalau dia kawan kita. Boleh ya? Belum tentu.
Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab dia banyak benda dia nak tengok. Dia kata hantar, kadang-kadang WhatsApp hantar kat dia pun dia hantar setangan dia. Good lagu tu lah. Sebelum tu boleh sembang, Assalamualaikum, apa lah, lama tak dengar cerita lah apa. Dia cakap banyak pada kita lagi. Naik jadi orang atas ke apa ke, hantar WhatsApp. Tahniah atas pelantikan sebagai apa. Dia hantar gambar good gitu. Hulur kata hang ni. Yang lagi sempoi tak hantar terus. Dia baca double tick, double blue tick tu tak naik. Apa tak balas langsung tuan-tuan, dia senyap terus lagu tu lah. Telefon tak angkat, apa pun tak angkat. Dia seriau takut kita minta tolong kat dia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, fitrahnya kita seronok kawan-kawan kita dapat nikmat. Dan kita seronok pada fitrahnya, seronok kepada orang seteru ataupun musuh kita mendapat bala. Kalau seteru kita dapat bala, seronok tak? Seronok ha. Tuan-tuan, hari ni kita dah tengok antara Gaza dengan Israel. Tuan-tuan duk tunggu apa? Kalau baca berita, tuan-tuan tunggu apa? Tuan-tuan seronok waktu bila? Waktu tuan-tuan tengok video Hamas pergi meletup kereta tank Israel. Betul tak? Tuan-tuan cukup seronok tengok. Paling seronok bila? Masa hari 7 Oktober, dia masuk terus, dia dapat pecah tembok tu. Allahu Akbar. Kat sini ni, meremang puluh rumah. Allah, tu di Palestin, dalam rumah kita ni. Allahu Akbar. Pasal apa? Seronoknya. Kerana apa? Tu adik-beradik kita yang dapat pecah tembok masuk ke tempat yang mereka sepatutnya dapat tanah tu. Punya seronok kita sebab seteru kita dah pun kena bala. Seronok tengok bila apa ni, peluru pepandu daripada Hamas masuk ke kawasan Israel, masuk pergi ke tempat Askelon, masuk pergi sampai ke Jerusalem. Seronok tak? Oi tuan-tuan, dia tunjuk gambar pula terbakar lagu mana. Oh, seronok tengok. Tapi bila tengok pengeboman, bom bangunan-bangunan di Gaza, apa kita rasa? Sedih yang amat tuan-tuan. Sedih tengok. Kita tengok tuan-tuan, mereka duk angkat mayat-mayat keranda Israel ni. Kita rasa apa? Padan mukang. Tapi tengok mayat-mayat daripada kalangan penduduk Palestin, apa kita rasa? Sedih yang amat. Sebab apa? Kita seronok bila seteru kita dapat bala. Itu fitrah. Itu fitrah. Maka jika engkau tiada kuasa menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka engkau hendaklah melepaskan diri kamu daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Kalaulah sekiranya kita kata dia kawan kita, tiba-tiba beralih antara musuh dan juga kawan, perasaan yang patutnya kita seronok nikmat dapat pada kawan kita, tiba-tiba dia berubah. Kawan tu dapat nikmat, kita terus jadi macam mana? Dia dapat apa? Anugerah apa dia dapat? Dapat PJJ ke? PJJ pendidikan jarak jauh. Dapat PJM lah. PJM. Dapat PJM. Tengok tu dapat PJM. Tengok gambar ada baju hitam, samping hitam, songkok hitam. Tengok kita rasa apa? Dia ni galah, ni mesti kipas kuat. Dia ni mesti ni nak. Jadi lagu tu. Sepatutnya kita kata dia kawan kita. Patut kita kata apa sekarang? Alhamdulillah, seronok tengok dia dapat. Sebab apa? Sekurang-kurangnya tu orang Islam yang dia kawan saya, dia adalah orang yang patut dapat daripada dapat ke orang lain. Patut macam tu. Bukan pergi duk kodek, pergi cerita pasal dia tu kawan dia ni ke. Alah, yang ni boleh dapat ke? Hantar ke dia ni siapa? Ni perangai orang tak elok. Ni perangai tak elok. Kawan ni dapat beli rumah baru. Beli rumah, dia kata, dia ni beli rumah. Hantar tak dia ni beli rumah ke rumah nombor berapa dah ni? Ni rumah nombor 3 dia hantar tak? Hantar tak dia ni? Dia kerja biasa ya. Rumah nombor 3 dia beli. Ni duit nombor ekor lah. La ilaha illallah. Dia cukup tak boleh tengok. Kawan ni tak ada rumah punya masa dia kawan. Kawan ni beli rumah punya pasal terus tak mahu kawan.
Lalu je dia tu nak belanja ayam, tahu terima kasih banyak. Sebab tak mau duit haram. La ilaha illallah. Tuan-tuan, dia tak tahu kawan ni tuan-tuan macam mana ambil duit sumber mana, dia tak tahu. Dia min teka min reka. Tuan-tuan, patutkah perasaan yang patutnya daripada kawan kita bangga dengan nikmat dia dapat, tiba-tiba bertukar kepada nikmat patutnya jadi seronok, tukar nikmat kawan jadi nikmat yang dibenci. Kita tengok di Gaza, bila Israel dapat bantuan, dibantu oleh Amerika, bomai hantar, dia punya seronok lah Israel ni tuan-tuan. Dia seronok sebab apa? John Biden hantar mai tentera bagi kat dia, aset ketenteraan yang paling canggih hantar mai kat dia. Punya seronok, punya bangga dia. Kita tengok kita jadi apa? Geram, marah. Sebab apa? Sebab dia dapat bantuan. Macam itulah tuan-tuan. Bayangkan kalau itu kawan kita, tiba-tiba Palestin dapat bantuan daripada negara-negara lain, hantar mai kat dia. Kita seronok sebab dia yang dapat tu kawan kita. Tuan-tuan, sama juga dengan analogi yang sama. Kalau hari ni individu itu kawan kita, sepatutnya perasaan dengki itu tak ada kat dia. Tak ada untuk dia. Tiba-tiba ada. Maka Syekh ni kata, kalaulah ada daripada perasaan kamu macam tu, hendaklah melepaskan diri kamu dari dosa-dosa dengki itu dengan dua perkara. Syekh ni bagi jalan macam mana nak melepaskan diri daripada menjadi seorang pendengki dan dosa-dosa dengki. Ambil elok-elok malam ni tuan-tuan. Yang pertama, engkau tiada menzahirkan dengki itu dengan lidah kamu. Pertama, uskut, diam. Senyap. Jangan zahirkan dengan lidah kamu, dengan anggota kamu, dengan tunjuk, dengan perilaku, dengan muka hidung orang tunjuk. Orang Pulau Pinang dia cukup sangat-sangat popular dengan buat muka. Oh, bab tu terror. Buat muka dengan camdek A+. Dua benda. Kemarin saya pergi makan kat satu tempat, saya tegur terus budak tu. Apa pergi kat nak marah-marah, saya tegur budak pakai punya lawa tuan-tuan, duduk kat kaunter jaga ayam. Kita main nak bayar duit, nak makan, nak minum. Jangan buat muka lagu tu. Buat muka mancom sungguh lah. Dah lah pakai lipstick tebal, bila buat muka com, nampak serupanya patung dekat supermarket yang pakai baju muka hitam, pakai mulut merah. Dia mulut panjang lah tu. Hang menyaga. Bukan orang minta free mi ayak. Saya tegur tu ya, sebab pakcik depan tu, pakcik tu tua. Duduk depan saya, dia beratok nak beli ayak, nak bayar, dia kena order, beli bayang-bayang siap-siap. Kemudian mai. Pakcik ni abang ada ayam, dia duk main phone. Orang duk tunggu ramai, dia gaduh apa dengan boyfriend dia ke apa tak tahu. Duk gaduh mukum tu, duk main phone, duk main tang phone. Pakcik ni duk abang ayam, okey. Lain kali dia ulang balik pakcik tu punya ayam, salah. Pakcik ni abang lagi sekali, dia kata pakcik, apa dia? Dia kuatkan suara dia. Apa dia? Dia pemain telinga tu. Apa dia? Dia buat serupa punya pakcik tu yang salah. Cakap tak kuat. Saya duk merengkam belakang tu tuan-tuan. Kemarin duk pakai jubah dengan kepiah. Kalau kemarin tak pakai kepiah, pakai baju kerja, memang nasib ang tak baik lagi ya. Tu tera pakai jubah. Habis my turn saya habang dekat dia, dia duk pegang phone lagi. Saya habang ada saya nak ayak, saya habang main apa? Saya ada teh ais satu, teh panas satu, ayam suam dua. Lepas tu dia duduk tekan phone. Okey. Lepas tu Ustaz dia kata apa? Tadi apa? Tadi teh dua, teh ais dua. Saya kata adik, yang pertama saya nak tegur adik. Adalah geng-geng laki-laki kat belakang ada lagi. Kita lah hang nak main-main.
Saya tegur benda betul. Adik, adik nak berniaga, adik nak cari rezeki. Ni meja adik cari rezeki. Nombor satu, adik jangan jadi penyebab. Adik bekerja ke adik tokek? Tak, saya kerja. Adik jangan jadi pengundang kepada bala untuk adik yang tokek. Nombor satu, jangan buat muka adik. Tadi pakcik tu depan tu, dia seorang tua yang sama saiz dengan bapa adik. Adik jangan buat muka lagu tu. Nak buat kerja sungguh-sungguh. Senyum sikit adik. Ni dah buat muka, bergaduh dengan siapa saya tak tahu. Habis tu duk pegang main phone, orang duk tanya. Pakcik tu cakap jangan kuatkan suara hang. Tak boleh lagu tu. Ni kat saya pula hang duk suruh ulang banyak kali. Mai lagi tu ada masalah apa bang? Masalah apa? Masalah dia ni. Masalahnya dia main phone, dia tanya beberapa kali dan order semua salah. Tu laki tu mai lagi tu hang tepi. Mai dia ambil order. Tak maafnya bang, tak apa. Saya bukan marah apa sebab hang adalah anak orang Islam. Ni perniagaan orang Islam. Kalau macam ni seterusnya, lama kelamaan orang tak mai ke dia. Sebab bukan hang satu jual ayak tau, ada 2-3 tempat lagi jual ayak. Tuan-tuan, budak perempuan tu punya bagus, kau nak kata minta maaf abang-abang, tak ada, dia pegang phone, dia pergi belakang duk main phone lagi. Allah. Tuan-tuan, betul adik tu main tak yang abang minta maafnya abang, kata adik abang ada. Abang kata okey, dia ni macam ni macam ni, so dia bagi berhenti bang lah. Tak payah kerja. So dia pergi kerja dengan Yahudi. Yahudi itu ajak dia. Tu sungguh. Yahudi tu ajak. Nak masuk kedai McDonald. Selamat datang. Buat lagu tu, main muka pun orang tahu. Kerja dengan orang Islam, orang sobat itu tak? Tak ada. Ada kita masuk kedai nasi Melayu. Selamat datang ada. Tak ada, nak ada. Nasi kandang ada masuk. Masuk nasi kandang. Selamat datang. Okey, terima kasih abang. Bye-bye. Ada. Mamak lagi lah. Lagi terak dah. Hampir lah melingkuk keluar. Mau nyanyi kau duit hang. Siapa yang bagi buat lagu tu? Yang betul-betul jaga perniagaan dengan betul siapa dia? Yahudi ya. Dia train nak masuk Pizza Hut. Selamat datang. Sekali nak keluar balik. Bye-bye, terima kasih. Yang tu lah, datang lagi. Kita masuk tuan-tuan, kita rasa nak main lagi. Yang ni tengok muka lagu tu macam nak empuk ayak ada. Tuan-tuan, ni kita kata tu bukan kita nak dengki perniagaan orang Islam, tapi yang tu lah. Kadang-kadang fikir-fikir balik, Yahudi atau ajang apa? Ni nak kerja McDonald pun tak boleh lah. Pasal apa? Orang terdekat nak masuk. Pulau Pinang ni boleh tahan lagi lah. Sebab Pulau Pinang ada orang masuk lagi. Kan? Negeri lain tuan-tuan, Kedah ke, Perlis ke? Perlis ada McDonald? Ada? Perlis ke, Terengganu ke tuan-tuan, yang mana orang Islam ramai ni? Sorry, goodbye. Terengganu terus tuan-tuan. Al-lenyap wal-lenyap terus, wal-ruyub terus. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang dah tak mau, orang sedang kerana pemboikotan. Wallahu a'lam. Ada orang kata tak payah boikot, ada orang kata suruh tolong boikot. Ada orang suruh boikot, ada orang kata tak payah boikot. Saya tak tahu. Jangan tanya saya, Ustaz nak komen lagu mana? Komen saya ialah kita mungkin di kalangan orang-orang yang tak pernah angkat senjata. Kita bukan orang yang bukan angkat senjata, kita tak mampu nak buat apa-apa pun. Sekurang-kurangnya kita ada juga kita punya jasa kepada anak-anak kita di Gaza sana. Kita ada. Baik tuan-tuan, sambung balik. Seterusnya tuan-tuan, yang pertama, yang tadi apa dia? Pertama, dia menzahir, dia tidak menzahirkan dengan lidah dia, tidak menzahirkan dengan anggota tubuh badan dia. Bahkan engkau menyalahi dengan lidah dan anggota engkau yang tersebut daripadanya seperti yang terdahulu. Inilah makna sabda Nabi SAW. Thalathun lam taslam minha hadhil ummah al-hasadu wa dhannu wa tiyaratu ala unabbi'ukum bil makhraji minha.
idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. 3 perkara yang umat ini tak ada sejahtera daripadanya. Pertama, dengki. Nombor 1, dengki. 3 perkara yang umat ni tak ada sejahtera daripadanya. Tak ada. Tidak ada bagi dia kesejahteraan, tak ada bagi dia keselamatan, tak ada. 1, dengki. 2, buruk sangka ataupun jahat sangka. Dua-dua tak ada manfaat apa pun. Dengki ke orang ada manfaat tak? Tak ada manfaat dah. Nombor 2, jahat sangka. Ada manfaat tak? Dia hanya menambah sakit pada jiwa. Ketiga, bercanding ataupun mendapat petanda buruk. Jenis macam mana? Jenis, kita kan dulu tuan-tuan suka mencari sesuatu tanda-tanda buruk. Contohnya ni dululah, lah ni tak ada dah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau katalah dulu, katalah orang tu nak keluar pada rumah dia. Ini berlaku pada dunia Arab dulu. Tapi orang Malaysia pun jadi juga, orang Melayu jadi juga. Dulu tuan-tuan, katakanlah orang tu nak keluar rumah, dia dah naik kereta dah, ataupun naik basikal ke naik motor, dia naik sampai sekerat jalan, tiba-tiba bewok lalu lintas depan dia, bewok. Kena bewok tak orang baru? Ada? Alhamdulillah. Maknanya kita tidaklah terlepas daripada mengenali bewok. Tuan-tuan, bewok lalu, kalau lintas depan kita, orang tu dia tak boleh pi terus untuk meneruskan perjalanan dia. Sebab kalau dia pi terus juga akan jadi bala pada dia. Jadi dia kena buat apa? Dia kena patah balik main ke rumah dia. Duduk kat rumah dia, esok tengok balik boleh pi tak boleh pi. Simple ya. Nombor 2, dulu tanda-tanda dia, gagak bunyi depan rumah. Tanda apa? Tanda orang nak mati kan? Tanda ada orang nak mati. Betul ke? Gagak mai bunyi depan rumah. Tanda rumah kita banyak sampah. Banyak bangkai ke apa ke ada. Dia tunggulah depan rumah kita. Tuan-tuan, gagak tu tak kena mengena, kesian kat gagak. Dia lah hitam. Dia dijadikan pula bahan-bahan untuk menandakan kematian. Dia main-main tuan-tuan, pakai plastik belakang. Tak mahu lagi ada orang mati. Saya ingat lagi tuan-tuan, budaya tu berlaku di kampung dulu macam tu. Dia main depan rumah, halau pasal apa? Kalau dia main takut ada orang mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal itu datang, dia tidak diperlambatkan ataupun dipercepatkan walaupun sesaat. Tiba-tiba gagak penentu kepada ajal kita. Kena tak kena? Tak kena. Kalau halau, ajal itu bertambah. Tuan-tuan, itu tak kena. Tetapi ada petanda-petanda tertentu yang disifatkan oleh kita, kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi ada. Kerana diiyakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bunyi alam pula dah. Bunyi alam telefon tak apa. Bunyi ayam. Bunyi ayam pagi-pagi. Dia panggil siyahuddik. Nabi sebut dalam hadis min siyahuddik. Bunyi kokokkan ayam ketika waktu pagi. Tengah-tengah malam dengar bunyi ayam. Bayan baru ada ayam tak dalam taman? Ada orang belak? Tak ada. Kami tak ada ustaz. Market ada. Tu pun tak ada bunyi. Tuan-tuan, saya jarang dengar ayam dekat market bunyi. Kan? Dia kena sembelih pun senyap tu. Senyum lah. Begitu. Tak ada nak bunyi. Cuba ayam kampung pergi sembelih. Bunyi tak? Oh, bunyi tuan-tuan. Nampak sangat ayam kampung ingat.
Ayam yang markik warna putih tu, sembelih pun tak bunyi, duduk dalam tu pun senyap ya, tunggu ajal tiba. Tuan-tuan, ayam kalau bunyi di waktu pagi, kalau kita dengar, ataupun ada ulama kata bunyi bunyi kicauan burung di waktu pagi. Pagi dalam erti kata masa fajar tu, masa nak subuh tu, dia bunyi. Ataupun pukul 4 pagi dia bunyi. Maka pada waktu itu Nabi kata apa? Angkat tangan dan mohonlah doa kepada Allah. Dan ketika itu tuan-tuan, dalam hadis itu, dalam kitab dalam kitab riwayat apa, kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, ada hadis berkaitan dengan ini. Burung hantu tak boleh, dia kena ayam. Dia kena ayam, burung hantu tak boleh. Burung hantu memang sifat dia tengah malam. Dia bunyi ayam. Hadis sebut ayam, tapi apa ni, para ulama kata bunyi kicauan burung pun mungkin. Tapi hadis memang terang bunyi ayam. Dan jika bunyi dua binatang, satu anjing, duanya dongki. Tahu dongki? Kaldai. Saya tak erti bahasa Melayu. Kaldai, ataupun bahasa Pulau Pinangnya dengan baku Pulau Pinang nama dia kaldai. Abang kaldai tak jadi, dia baik kaldai. Dulu saya duduk di Mesir pasal orang mengaji tu, belakang rumah ni tempat parking kaldai, belakang rumah saya. Saya ni duduk kampung tu kan, saya pilih duduk kampung sebab baru rasa dunia Arab tu tak ada orang Melayu jangan jumpa. Belakang rumah tempat parking kaldai. Bau tek kaldai ni biasa, kira yang tu kira MBPO kami pagi-pagi. Dan kaldai ni tuan-tuan, sebab tu dalam Quran sebut kan, inna ankaral aswatu la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk bunyi itu bunyi kaldai. Pernah dengar? Tak dengar? Nak dengar? Tak boleh dia buat live. Kalau saya bunyi lagi di live, takut dia buat ringtone. Baik tuan, bunyi kaldai tuan, bunyi yang membingitkan telinga. Tapi kalau dia bunyi, Nabi kata dalam hadis, dalam riwayat Imam Bukhari, jika bunyi anjing ataupun bunyi kaldai, pada waktu itu ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kerana binatang itu telah melihat syaitan. Waktu malam lah, dia nampak, dia akan bunyi. Tuan-tuan, anjing dia bunyi sebab apa? Sebab apabila azan berkumandang, syaitan akan lari dengan terbirit-birit, lari sambil terkentut-kentut. Pernah dengar kentut syaitan? Tering nak dengar? Jangan duk minta lah, tak tahu lah Ustaz, dia mengandung, tak tahu Ustaz, rasa mengidam nak tering nak dengar kentut syaitan. Tak payahlah minta lagu tu. Tak tahu Ustaz, sebut-sebut tadi rasa macam ni mengidam lah. Tentu jangan mayu. Ada orang merepek tu, tengok baru dah lama kot, dia minta apa tak kat suami dia, teringin nak pergi peluk abang TLDM. Dia tu pakai baju TLDM, pakai baju tu, dia tengok dia tu, dia berahi lagu mana ke, isteri orang tau, mengandung, minta kat suami dia, teringin dah mengidam, tengok apa abang TLDM tu, dia teringin nak pergi peluk abang tu. Tuan-tuan, itu keinginan syaitan. Kena ikut ke? Kalau sekiranya seorang wanita dia berkeinginan sesuatu yang haram, perlukah diikut? Tak boleh ikut, hukumnya tetap haram. Hukumnya haram. Okey? Dia minta, contohnya, dia minta, teringinlah nak makan bak kuteh. Tak tahulah abang, duk lalu depan bak kuteh rasa buat begitu.
Tengok pula uncle tu duk ni, apek tu duk main angkat, nampak macam herba tu, nampak sempoi apa. Dia teringin lah. Suami dia kata, untukmu sayang akan ku beli. Ni suami yang dipanggil sebagai suami otak spring. Dia ni kena hantar pergi buat gila 3 hari, bagi betul balik semua akal dia, termasuk bini dia yang mengandung tu. Perlu ikut kah? Tak perlu. Ustaz tahu dah, kau tak ikut Ustaz lagi, ayat liuk meleleh nak keluar. BP memang budak-budak ayat liuk meleleh. Budak-budak keluar memang ayat liuk meleleh. Masalah apa? Tak boleh ikut lah. Mami kat belakang, abang tahu kat menantu kau, kat anak perempuan kan, jangan duk buat gila aku tu. Ustaz, dia minta kat kami Ustaz, dia teringin nak makan itik gantung hak Cina jual. Sebab tengok berkilat lah, nak beli kat Sungai Ara tutup dah. Tu nak beli kat mana? Nak beli kat Perak Road. Itik gantung kat Perak Road nak pergi beli. Teringin tengok. Tak payah abang, ada tak payah. Mai nak buat itik gantung, tak pun gantung hang. Tak payahlah. Benda haram tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Okay nah? Jangan sesekali ikut. Termasuklah tuan-tuan, kita banyak urusan kita yang kita pandang ringan tau. Kita pandang ringan urusan-urusan berkaitan dengan hukum. Hukum, contohnya hukum dalam masjid dan surau lah. Kita duduk dalam masjid contohnya lah tuan-tuan. Saya baru ni pun saya tegur. Saya pergi cakap terus lah, tapi saya cakap pelan-pelan lah. Mungkin mamu tu dia ada sikit sound trouble ke apa, tak tahulah. Tapi kita pergi tengok BBC dia faham lah. Kita habis semayang. Lepas habis semayang, dah habis semayang semua selesai dah tuan-tuan, dia pergi duduk kat belakang sekali, dia sandang. Masjid saya belakang tu ada tembok, dia pergi sandang kat tembok. Tu mai duduk 2 orang tuan-tuan, dia sembang macam kira dia buat je masjid tak ada orang. Dia sembang kuat ni. Sembang, dia tak tahu yang kita dah beri salam habis dah, betul lah. Tapi masih lagi ada orang tengah masbuk, tengah semayang lagi. Sembang apa abang, sihat lah. Tak kira bunyi cakap tamil pula. Rupanya 2 versi. Allahu Akbar. Kita yang duk wirid, nak sambung baca lepas isyak, nak sambung baca Al-Mulk, tengok belakang tak nampak Al-Mulk dah lah. Pergi belakang, panggil, pergi bisik ke dia, Mamu, dia baru semayang, tak baik kita duk bercakap belakang, nanti Allah Ta'ala marah dan hukumnya haram tau. Mamu nak cakap lagu ni, minta maaf Mamu lah, minta maaf, lebih kurang minta maaf lah. Mamu pergi duduk luar tak ada siapa, boleh. Dia tak, sorry. Dalam duduk sorry tu, kita pergi duduk balik, dia pergi kata, okey jumpa lagi dia bagi ayat kuat, Assalamualaikum, jumpa lagi. Yang seorang tu Mamu dia bilang, pelan-pelan. Okay. Itu dia ni macam skip masalah kot. Tuan-tuan tahu tak apa hukum kita berbuat bising ketika mana orang tengah mengerjakan solat? Dalam satu hadis tuan-tuan, orang tu tengah baca Quran, tiba-tiba ada orang semayang dalam tu dan dia menyaringkan bacaan Quran dia. Dia kata, aku tengah baca Quran, tiba-tiba kawan ni masuk semayang pula. Akulah dulu. Maknanya dia teruskan bacaan Quran dengan bacaan yang kuat. Siapa yang salah, siapa yang betul? Yang betul adalah orang yang solat itu perlu teruskan solat. Dan jika orang ni terus membaca Quran dengan bacaan yang nyaring, tanpa menghiraukan orang tu semayang, orang ini walaupun dia membaca Quran, hukumnya adalah haram. Boleh faham tak? Saya tengah duduk mengajar, tadi ada kawan tu 2 orang semayang. Sebab tu saya mukadimah tadi, saya bagi slow. Pasal apa saya bagi slow? Pasal ada 2 orang tengah semayang. Dia habis semayang, saya terus angkat mikrofon, terus saya cakap bagi kuat. Apa perbezaan? Kerana kita memberikan ruang kepada orang semayang.
Itu bukan kita duk ingat kata takkan apa lepas-lepas semayang kita wirid dengan kuat, ada orang wirid dengan perlahan. Bukan tak bagi wirid dengan kuat. Boleh wirid dengan kuat. Cumanya jika di belakang itu ada orang masbuk, imam kena bagi slow down sikit. Contohnya lah, astaghfirullah. Biasa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada orang sembahyang di belakang. Dia kena buat apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Dia kena slow. Dia slow kan? Sebab apa? Solat itu lebih diutamakan daripada wirid. Lebih pada wirid. Dan saya kalau di masjid ni ruang kita ni masak ni je. Kalau di masjid orang tu tahu dia nak semayang, kuliah duk tengah berjalan, tuan-tuan pergi masjid, kuliah duk tengah berjalan. Ruang masjid besar. Tengah kuliah duk jalan, yang kawan duk semayang ni memang masuk jengoi, masuk dalam tu semayang tengah-tengah orang duk kuliah. Itu siapa teruk? Orang semayang tu dia buat betul ya, tapi oleh kerana hang seorang, sedangkan tempat lain boleh semayang lagi, habis semayang dalam tu saja, kita pun terus slow. Sabda Nabi SAW, kita kena slow. Hang lah tak apa nak cerdik. Patutnya semayang kat luar. Tuan-tuan, awak yang main semayang kat sini, banyak ruang lagi. Tapi kalau kita di surau tak boleh buat apa. Ruang kita besar ni ya, semayanglah kat sini, kita lah kena bagi slow. Boleh faham no? Tuan-tuan, insyaAllah. Sambung. Okey. Jika bacaan orang sebelah sampai tahap mengganggu kita, sampai tahap menyebabkan kita salah membaca, hukum kepada orang ini bermakna dia bukan takat mengganggu kita, dia mengganggu orang ketiga. Satu, kita ni orang kedua lah. Orang pertama dia diri dia sendiri, orang kedua adalah orang kita sebelah dia, orang ketiga orang sebelah kita. Jika dia mengganggu sampai tahap lagu tu, hukum dia adalah haram. Dia berdosa, tapi tak tidak membatalkan semayang dia. Dia berdosa. Kalau sekiranya dia membaca itu dia mengganggu kita saja, orang sebelah kita saja, hukum dia adalah makruh. Tapi kalau sampai orang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca dengan siap berlagu, dengan deras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bukan takat orang sebelah, orang belakang pun dengar. Tok Imam pula terpaksa follow bacaan dia. Ustaz pernah jadi Tok Imam? Pernah dapat tak benda tu? Pernah jadi tak kat Ustaz? Pernah kan? Orang belakang baca, dia Tok Imam pun dengar. Rahmanirrahim. Tok Imam nak baca Allah Akbar, nak rukuk, tak boleh rukuk lagi. Sebab apa? Kena follow dia kat belakang. Yang tu dia kena tengok balik ya. Dan hukum dia adalah haram, tapi dia berdosa. Dia berdosa tapi dia tidak membatalkan solat. Wallahu a'lam. Yang keduanya nak bagi perhabis bang. Yang keduanya, engkau benci bila lahir daripada diri engkau rasa sukanya hilang nikmat Allah Ta'ala dari sekalian hambanya. Engkau benci bila lahir daripada diri engkau rasa suka hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Rasa benci apabila lahir daripada diri kita ni perasaan benci ke orang lain atas nikmat orang lain. Kita rasa benci. Ya Allah jangan jadi, ya Allah jangan, ya Allah jangan, ya Allah tolongku, ya Allah aku tak mau rasa lagu ni. Rasa perasaan lagu tu. Baik. Maka apabila disertai kebencianmu yang disebabkan oleh agama dengan kesukaanmu kehilangan nikmat disebabkan oleh tabiat, nescaya tertolaklah daripada engkau dosa sukamu itu, dan tidak diwajibkan atasmu mengubah tabiat kerana engkau tidak kuasa atasnya. Maksudnya apa? Kalaulah kebencian itu disebabkan oleh agama, pasal apa? Saya tak suka nikmat dia dapat ni, sebab apa? Sebab dia dapat daripada duit haram. Fine. Kerana agama. Tidak mengapa. Tak mengapa. Teruskan. Dan jika ia isi api neraka,
maka tidak memberi manfaat kepadanya nikmat itu. Dan jika ia isi syurga, maka nisbah antara nikmatnya itu nikmat syurga. Bahkan ia melihat sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, maka ia kasih kepada mereka itu kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya, dan ia kasih bahawa nikmat kekasihnya nyata atas sekalian hamba-hambanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita faham dengan apa yang disampaikan pada malam ini. Kita akan pindah pada fasal yang kelima, kikir dan kasih kepada harta, insyaAllah pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Moga-moga pertemuan malam ni ada barakah, pertemuan malam ni ada keberkatan. Moga-moga orang yang buat kenduri malam ni diberimpahkan kurniaan dan limpahkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Dan disebabkan dengan apa jua kita buat malam ni tuan-tuan, dengan sebab kita kumpul malam ni, Allah berikan keampunan kepada kita, Allah beri keberkatan ke atas perkumpulan-kumpul kita ini tuan-tuan. Allah rahmati kita dan Allah pandang kita dengan pandangan kehambaan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawirna bi nuri ilmik wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.